Ceramah saya ada 3 perkara. Pertama, pilihan raya 2014 sampai kita jadi kerajaan. Kedua, tahap kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Yang ketiga, apa kita nak buat selepas ini? Pada akhir ceramah ini, para pendengar, iaitu hadirin sekalian, akan balik dengan maklumat yang lebih tepat dan sahih berkenaan 3 perkara. Yang pertama, pilihan raya ke-14 jatuh bulan 5 2018. Pakatan Harapan yang merupakan ikat janji 4 parti, keadilan, DAP, amanah dan bersatu, duduk sekali, bahagi-bahagikan kerusi secara bersama, buat manifesto secara bersama, hebahkan kepada rakyat. Kalau rakyat pilih Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir Perdana Menteri ke-7, Anwar Perdana Menteri ke-8. Lepas kita keluarkan dia daripada penjara dan beri pengampunan, Dr. Wan Azizah akan jadi timbalan Perdana Menteri. Satu negara kita ceramah, itulah mesej yang kita bagi, sehingga rakyat Malaysia yakin sungguh-sungguh ini masanya. Setelah 60 tahun kerajaan Malaysia tak pernah bertukar, daripada pilihan raya 55, pilihan raya 59, 64, 69, 74, 78, 82, 86, 90, 95, 99, 2004, 2008, 2013 tak pernah bertukar perikatan, kemudian Barisan Nasional. Tapi bulan Mei, bulan 5 2018, Pakatan 4 parti ini dengan cadangan kepimpinannya jelas Tun Dr. Mahathir, PM7, Anwar PM8, Dr. Wan Azizah, manifestonya betul, kita nak turunkan harga minyak, kita nak stabilkan. Perompak pencuri skandal 1MDB kita akan heret ke mahkamah. Manifesto-manifesto itu kita cerita kepada rakyat, dan pada 9 bulan 5 2018 rakyat berderu keluar beratok panjang. Barisan Nasional, tonggaknya UMNO, MCA dan MIC akhirnya jatuh. Sebelum itu kalau nak cerita ke rakyat kata kita akan kalahkan Barisan Nasional, orang anggap itu metos, benda yang tak masuk akal. Tapi gabungan 4 parti ini berjaya. Kita terima kasih banyak kepada rakyat, dan selama 21 bulan kita bekerja. Sebahagian kita dapat jadi menteri. Mak Sabu Presiden Amanah, Menteri Pertahanan. Sebelum itu tak ada pengalaman, tapi 21 bulan boleh jadi Menteri Pertahanan yang elok. Antara jasa dia yang besar, yang pertama sekali sebelum dia mula kerja, dia bagi tahu dengan jemaah menteri, dia kata dia nak minta dulu, dia nak mula kitab baru, buku baru, penyakit-penyakit lama di Kementerian Pertahanan. Dia kata dia nak minta disiasat dulu. Dia pun tubuh sebuah jawatan kuasa, diketuai oleh bekas ketua audit negara Amrin Buang, pergi siasat, rupanya banyak penyakit. Order helikopter, banyak duit, helikopter tak sampai. Order kapal, banyak duit dah, kapal tak sampai. Oh, macam-macam. Kementerian Pertahanan, siapa dia menteri dia? Sebelum Mamat masuk, menterinya Hishamuddin. Sebelum Hishamuddin, menterinya Zahid. Dalam sejarah politik negara kita, Kementerian Pertahanan tak pernah
DAP pegang, dah tentulah DAP tak ada kerajaan, mana bila jadi menteri. MCA pun tak pernah pegang, MIC pun tak pernah pegang. Maknanya Kementerian Pertahanan ni daripada merdeka sampailah tak pernah bukan Melayu ambil alih. Tapi yang duk khianat duit rakyat, bayar helikopter ni bukan RM10, RM20, beratus juta. Bayar kapal ni, order kapal ni bayar berbilion ringgit. Duit bayar kapal tak sampai, duit bayar helikopter tak sampai. Askar kita nak buat kerja jaga pertahanan lagu mana? Menteri Pertahanan ni UMNO, agama, bangsa, negara. Oh dia yang duk lawan jaga, jangan duk cabak. Agama, bangsa, negara. Ini dia UMNO, demi darah dan air mata. Pegang menteri, duit lingkup, kapal tak sampai, heli ke mana, skru pun tak sampai. Bila kita dedahkan begitu, dia kata, ai bahaya ni, Pakatan Harapan duk dedah ni, kita mesti cari lah apa dia. DAP. Ni DAP punya pasal ni, nak jatuhkan Melayu dan Islam. Terpesona habis. Bukan sedikit orang Melayu terpesona. Tu baru satu. Belum lagi Kementerian Kewangan, belum lagi tabung haji lagi dahsyat. Mujahid jaga, Dr. Mujahid jaga tabung haji. Saya pun simpan duit tabung haji. Sebahagian kita ni simpan duit tabung haji. Tujuan simpan nak pergi ke Mekah lah. Pasal apa nak pergi Mekah? Nak buat haji. Pasal apa haji? Itu kan rukun Islam. Ada keupayaan, sehat tubuh badan, keselamatan terjamin, maka orang yang dah layak kena pergi. Ini impian semua hidup kita. Semayang kita jaga elok, puasa kita jaga elok. Tapi kalau tak boleh pergi haji ni, rasa tak lengkap. Jadi Engku Aziz pakai ekonomi dulu, dia pun kata, dia buat kajian, orang Melayu ni bila simpan duit, tujuan dia apa? Dulu-dulu cara mana orang Melayu simpan duit? Simpan buah bantai, lagi beli tanah, beli bendang. Bila time nak naik haji, dia akan jual tanah, jual bendang dan ambil duit yang simpan buah bantai. Engku Aziz kata cara itu tak elok. Maka dia pun ilhamkan lembaga urusan dan tabung haji. Orang Kedah, Datuk Hanafiah, orang Sikh yang mula-mula sebab dia accountant, antara orang Melayu yang pandai, diletak jaga tabung haji. Sampai tabung haji berkembang, tabungan orang Islam dalam tabung haji ni berpuluh bilion ringgit. Orang Islam di Malaysia yang simpan duit dalam tabung haji 9 juta orang. Duk simpan ni, duk tunggu. Ada dua tujuan. Satu, simpan pasal dividen tinggi, tolak zakat semua, dividen tinggi. Yang kedua, simpan pasal nak pergi Mekah. Ini tabung haji. Asalnya ambil duit simpanan cukup pergi Mekah. Lama-lama tabung haji bukan hanya ambil duit simpanan pendeposit, tabung haji juga mula berniaga. Ada tabung haji engineering, ada plantation, peladangan, ada syarikat alat tulis, pelikan, dan macam-macam lagi. Tuan-tuan, mengurusi tabung haji hatlah sekali sebelum UMNO kalah, orang Bali, MP Bali, namanya Aziz Rahim. Bila kita jadi kerajaan, Dr. Mujahid buat macam Bamak buat juga. Mula-mula sekali dia lantik auditors, profesional lah, auditor, orang mengaji ni, kira ni dah, dia tahu tak mana duit tu hilang, tak mana duit tipi. Dia panggil money trail, dia jejak duit tu tak mana. Semak punya semak, kita dapati yang bahagian ambil pendeposit simpanan cantik, tak ada masalah, urusan orang pergi haji. Tapi yang cabang tabung haji bab perniagaan, rupanya rugi teruk, habis duit hilang. Tapi tabung haji kena bagi dividen atau hibah.
cara mereka buat, dia ambil duit pendeposit, hak nama tak naik pergi Mekah lagi, dia ambil duit tu, dia bayar dividen kepada semua pendeposit tabung haji. Patutnya dia nak bayar dividen mesti daripada keuntungan perniagaan. Kita mula tengok bank negara tegak dah masa itu 2014. Bila audit semak, dia dapati rugi tu. Yang pertama kita buat, syarikat-syarikat perniagaan tabung haji yang rugi kita keluarkan daripada tabung haji. Kita parking dekat Menteri Kewangan, diperbadankan, diuruskan oleh pasukan profesional perniagaan. Kita bagi tahu mereka hang tolong pulihkan syarikat rugi. Bila dah untung balik, pilihan diberi pada tabung haji, nak ambil balik pun boleh, nak jual pun boleh. Yang pertama, uruskan, pulihkan dulu supaya akaun tabung haji jadi cantik. Dan bila akaun tu cantik, kita boleh bagi dividen. Hak rugi kita keluarkan dulu supaya diuruskan oleh pasukan di bawah Menteri Kewangan, diperbadankan. Yang ini kita punya kena serang habislah, bagi kat Guan Eng dah lah, di AP jaga dah habis. Di Padang Serai ni ada seorang imam YDP Padang Serai, dia bagi khutbah di Masjid Selasih, Taman Selasih. Khutbah Jumaat tu. Khutbah Jumaat dia main, dia ada rukun dia. Puji-pujian pada Allah, selawat atas Nabi, doa atas orang Islam, baca ayat Quran, pesanan bertakwa. Takwa maknanya apa? Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Allah suruh apa? Bila sampai satu berita kepada kamu, semak dulu. Imam ni dia tak kira. Sembahyang Jumaat orang bukan boleh keluar, orang kena tunggu. Dia pergi cerita Guan Eng urus tabung haji habis dah lah. Bukan sedikit orang Islam dalam masjid itu yang menerima maklumat yang tak betul. Saya nak beritahu 21 bulan saya dalam Jemaah Menteri, syarikat atau pasukan yang menguruskan syarikat yang rugi ini semuanya Melayu Islam. Tak ada seorang pun bukan Islam yang menguruskan perniagaan ini. Tapi bukan sedikit cerita di luar sana yang mengatakan Pakatan Harapan serah tabung haji kepada Guan Eng jual syarikat-syarikat ini. Tuan-tuan, bila rugi apa kita buat? Kita bincang. Yang pertama, hak syarikat rugi kita suruh profesional uruskan. Jadi hak rugi nak buat lagu mana? Kerajaan Pakatan Harapan kata kita kena masukkan duit dalam tabung haji setiap tahun. Setahun berapa? 2 bilion ringgit. Berapa lama? 10 tahun. Jadi jumlah 20 bilion. Jemaah Menteri kata, Guan Eng, kamu Menteri Kewangan, pastikan setiap tahun 2 bilion masuk dalam tabung haji. 20 bilion dalam masa 10 tahun. Siapa yang peranak dan pelikup? UMNO, Melayu Islam, UMNO. Hak ni lah yang ambil balik kuasa minggu lepas melalui pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin, Saudara Azmin dan pasukan dia. UMNO yang rakyat tolak, UMNO yang lingkupkan tabung haji, hak tu patah balik pegang kuasa, bukan melalui undi rakyat tapi melalui pengkhianatan dalaman. Tuan-tuan, ada ketikanya mesyuarat Kabinet hari Rabu, Guan Eng akan maklumkan yang Mak Berhormat Tun, saya ada menerima surat daripada Menteri Besar Kelantan yang memaklumkan bahawa Kerajaan Kelantan tak boleh bayar gaji. Jadi saya baru terima surat, saya nak mencadangkan supaya Jemaah Menteri bersetuju, saya akan mengeluarkan pinjaman untuk membolehkan Kerajaan Kelantan bayar gaji. Jemaah Menteri ada Tun Dr. Mahathir, ada Wan Azizah,
ada Gobin, ada Mujahid, ada Mat Sabu, ada Saifuddin, ada Yobiyin, ada Teresa Kok, ada Xavier, ada semua ni kita kata bersetuju sebab kerajaan Kelantan tak mampu bayar gaji. Jadi kita kena tolong kaki tangan kerajaan Kelantan. Tuan-tuan, di luar Wan Eng ni buat nanya Melayu Islam, kerajaan Islam Kelantan tak boleh bayar gaji. Menteri Besar tulis surat pada Menteri Kewangan. Menteri Kewangan Wan Eng, dia bentang pada jamaah menteri dan kita bersetuju kena bayar supaya kerajaan Kelantan boleh bayar gaji kaki tangan. Tuan-tuan, kisahnya sangat panjang. Bila kita pegang pemerintahan, cukai tak tahu mana, perindustrian tak rancak, peluang pekerjaan kepada anak negeri Kelantan tak ada, kemana? Macam mana rakyat nak hidup? Ceramah okey, tak ada masalah. Ni mentadbir negeri, ya, mentadbir negeri. Hirasatu din wa siyasatu dunyabi. Ni memerintah negara ni, memerintah negeri, tanggungjawab besar. Jaga rakyat, makan minumnya, kerjanya, tempat tinggalnya, kesihatannya, peluang pekerjaannya. Nak bayar gaji pun tak boleh. Menteri Kewangan dengan persetujuan kabinet setuju, jelaskan. Wan Eng pun suntiklah berapa puluh juta untuk jual bayar gaji. Tapi bagaimana sikap pemimpin kerajaan Kelantan pada Wan Eng? DAP, hang benayang Melayu, hang tindak umat Islam, ayo tolak DAP, musuh Islam. Tangan itulah yang bayar gaji hang. Pasal hang tak boleh merintah dengan elok. Tuan-tuan, selama 21 bulan kita usaha sungguh-sungguh. Kita tak sempurna, kita ada kelemahan, tapi ada juga yang kita berjaya buat. Dan yang pasti, tak ada seorang pun menteri Pakatan Harapan yang duit masuk akaun dia macam masuk akaun Datuk Najib. Hak tu jelas, tak ada. Pasal apa? Pasal kita kena isytihar harta kepada MACC, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Kita kena maklumkan duit akaun bank kita ada berapa, kereta ada berapa biji, rumah ada berapa biji, saham kalau ada, semua kena isytihar. Saya isytihar mula-mula jadi menteri, Januari baru ni saya isytihar lagi supaya rakyat boleh tengok lepas hang jadi menteri, sebelum harta banyak mana, selepas harta banyak mana, kalau bertambah puncanya dari mana. Semua menteri Pakatan Harapan, semua ahli parlimen Pakatan Harapan, seorang pun tak tinggal mengisi perisytiharan harta. Sebaliknya, seorang pun daripada Barisan Nasional tak isytihar, seorang daripada PAS pun tak isytihar. Dan yang tak isytihar harta itulah sekarang ni yang kalah pilihan raya kembali memerintah jadi kerajaan. Tuan-tuan, apa khabar semua? Ada bagus? Salah seorang daripada menteri itu, bekas menteri, minggu lepas bagi tahu di mahkamah, yang Arif, tuduhan ke atas dia menerima rasuah daripada seorang toke. Dia kata, yang Arif, tuduhan ke atas saya dengan rasuah 2 juta ni duit kopi saya aja, harta saya 1 bilion, harta dia 900 juta. 2 juta takkan saya nak ambil ni, kan duit kopi lah, 2 juta angkuh sampai tara tu dah. Dan dia sekarang ni menjadi kerajaan. Sekarang dia balik semula, dia ahli Parlimen Putrajaya, Setiausaha Barisan Nasional yang ditolak oleh rakyat partinya, tapi minggu lepas balik semula pentadbiran Putrajaya. Tuan-tuan, elok sangatlah negara kita lepas ni. Baik, saya ucap terima kasih kepada rakyat bagi mandat pada Pakatan Harapan. Kita telah pun berusaha 21 bulan sehingga minggu lepas habis bahagian pertama.